Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Allah berfirman berkata, dan orang-orang yang beriman lelaki dan orang yang beriman perempuan, mereka bertolong-menolong antara satu sama lain, menyuruh kepada yang baik, mencegah kemungkaran. Mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat. Mereka mentaati Allah. Mereka akan pasti mendapat rahmat daripada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Abdullah Hussein, Sujaya PAS Negeri Johor, calon Pulai Sebatang, yang berhormat Datuk Isa, pengerusi Perikatan Nasional Benut Pontian, calon Benut, Dr. Abdul Karim Abdul Rahman, Timbalan Sujaya PAS, calon Tiram, Ketua Kawasan, pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional daripada semua parti gabungan Perikatan Nasional, para pemimpin masyarakat, saudara-saudara yang saya kasihi sekalian. Tinggal beberapa hari lagi rakyat Johor akan mengundi, memilih wakil di tempat masing-masing, di dun masing-masing. Salah satu amalan demokrasi. Perkataan demokrasi ini bukan cakap Melayu. Demokrasi ini dari bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa orang Eropah. Asalnya bahasa Latin, demokratia, ataupun bahasa Greek, demos kratos, dengan makna suara rakyat. Rakyat berhak memilih pemimpin yang memerintah dan mentadbir mereka. Di mana orang-orang Eropah, orang-orang Barat mengenali amalan demokrasi ini di Greek, di Athens sebelum Masihi, belum zahir Nabi Isa alaihissalam. Mereka berkumpul ramai-ramai di stadium untuk memilih pemimpin. Yang berhak mengundi hanya pahlawan-pahlawan, orang-orang bangsawan, orang perempuan, orang miskin, petani-petani tak boleh mengundi. Itu asalnya. Dan orang-orang Eropah tidak tahu nak memilih pemimpin mereka. Selepas itu, bila tak setuju dengan pemimpin, mereka memberontak, revolusi,
revolusi Perancis, revolusi England, revolusi di Rusia dan lain-lain, membunuh raja, membunuh menteri. Dilantiknya, lepas tak setuju bunuh balik, bunuh pemimpin yang menyokong mereka, kawasan-kawasan begitu zalim dan kejam. Mereka tak tahu nak pilih sehingga mereka belayar daripada Islam. Kita orang Islam lah yang mengajar bagaimana amalan demokrasi moden yang diamalkan oleh orang-orang Eropah, orang Barat. Apabila Nabi kita Muhammad SAW wafat, meninggal dunia, Nabi Muhammad adalah bukan saja Nabi, imam semayang, dia juga menjadi ketua negara, memerintah kerajaan masyarakat majmuk. Kerajaan ada orang Islam, ada orang bukan Islam, Muhajirin, Ansar, Arab dan bukan Arab. Yang pertama dalam sejarah, memerintah dengan adil, diterima oleh masyarakat, sangat menakutkan pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang mencuri, yang merampok, yang merasuah. Sangat takut kerajaan yang seperti ini. Bila Nabi sudah hajar semua, bila Nabi wafat, meninggal dunia, para sahabat bermesyuarat. Satu tempat dikenal dengan Saqifah Bani Sa'idah, dekat dengan Masjid Nabawi, lebih kurang dalam setengah kilometer, dekat, bukan jauh sangat. Mereka berhimpun di situ ramai-ramai, sehingga beberapa orang sahaja macam Dr. Karin sebut tadi yang hadir untuk upacara mengebomikan jenazah Nabi SAW. Setelah mereka semayang masing-masing, tak ada imam, masing-masing semayang, tak tahu siapa nak jadi imam semayang jenazah Nabi. Panjang masa, sehari sambung semayang, berhimpun di Saqifah Bani Sa'idah, hanya beberapa orang saja untuk kebomikan jenazah. Mereka berhimpun untuk memilih siapa yang akan jadi ketua negara memerintah. Ada 3 calon, di mana orang-orang Madinah, golongan Ansar, mencalonkan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu pemimpin mereka. Keluarga Nabi mencalonkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian hampir berkelahi, datang Abu Bakar berucap menenangkan keadaan. Dan orang-orang Muhajirin, Abu Bakar yang berucap mencalonkan Umar dan Abu Ubaidah radhiyallahu anhuma. Tetapi Umar dan Ubaidah bangun terus mencalonkan Abu Bakar. Akhirnya semua Muhajirin Ansar keluarga Nabi menyokong Abu Bakar menjadi ketua negara. Ini makna mengundi, penghutang suara yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin masyarakat, orang yang tahu memilih, yang mengerti memilih, bukan orang yang tak erti pilih siapa jadi pemimpin. Amalan ini dipanjang bila Abu Bakar mati, Umar mati, Osman, Sayyidina Ali, Khulafa Ar-Rashidin. Ini jadi contoh. Ulama-ulama kita menulis kitab-kitab, buku-buku yang banyak. Al-Hakam As-Sultaniyah, Al-Imam Al-Mawardi dalam mazhab Syafi'i, Abu Ya'la Al-Farra dalam mazhab Hanafi, Ibn Khaldun dalam mazhab Maliki, dan banyak lagi yang mengarang. Bila orang putih menjajah negeri Islam, British Perancis, dia bukan sahaja mengambil hasil-hasil bumi, termasuklah kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Islam. Mereka buat balik ke negeri mereka, mereka kaji. Termasuklah ilmu perubatan. Orang putih tak tahu bius, orang Islam dulu tahu bius. Orang putih tak tahu nak buat bank, orang Islam dulu buat bank. Orang putih tak tahu nak buat cek, orang Islam dulu yang buat cek.
Orang Islam yang bawa hospital. Ini tamadun Islam. Kita kena sedar. Tapi oleh kerana kita orang Islam, belajar sembahyang, puasa, ibadat, doa tu saja. Kita tak tahu hal-hal yang penting yang diajar oleh Islam. Memilih pemimpin satu perkara yang besar dalam ajaran Islam. Mengundi satu kewajiban yang besar dalam ajaran Islam. Bukan boleh main-main. Mengundi ni bukan untuk dapat duit RM50, RM100, dapat upah syukur-syukur dalam masa 2 minggu. Mengundi untuk 5 tahun. 5 tahun sekali diamalkan oleh demokrasi tempat kita, dan kita sudah 60 tahun mencapai kemerdekaan. Dalam masa 60 tahun itu, UMNO, Perikatan dua-duanya, UMNO MCMIC memerintah. Berlaku 13 Mei tahun 74 dibuat Barisan Nasional. Perikatan dibubarkan. Dan PAS terlibat dalam menubuhkan Barisan Nasional kerana nak mengawal keadaan selepas 13 Mei. 78 PAS dibuang daripada Barisan Nasional. Itu cerita panjang. Barisan Nasional yang sudah memerintah, UMNO sudah memerintah 60 tahun. Mengikut adanya 60 tahun tu, kalau manusia sudah tua. Sudah tua, sudah lemah, sudah mengalami kelemahan-kelemahan. Maka berlakulah kelemahan-kelemahannya. Berlaku rasuah, salah laku, macam-macam. Berlaku. Tak cukup masa saya nak cerita, panjang sangat. Bukan saja RM200, bilion, juta, ribu juta. Ini berlaku penyelewengan, salah laku, menyebabkan rakyat marah. Rakyat marah kerana Barisan Nasional ini ada salah laku, sehingga rakyat pilih parti lain. Mereka pilih parti yang segera, parti Mi Segera, Pakatan Harapan. Gabungannya yang memberi janji-janji segera, janji-janji segera yang rakyat sangat berminat. Nak turun harga minyak dalam masa 24 jam. Tol nak dihapuskan. Pelajar universiti yang buat pinjaman, nak macam-macam lah. Nak hapus itu, nak hapus ini. Janji-janji yang tak boleh buat. Tapi rakyat berminat, rakyat sokong dia. Maka berlakulah Pakatan Harapan menang, sehingga UMNO Barisan Nasional jatuh di Johor. Tinggal kita PAS menang di Kelantan, menang di Terengganu, dan berkuasa di Kedah. PAS berkuasa. UMNO tinggal Perlis, tinggal Pahang. Perlis, tinggal Pahang. Perak dalam keadaan bergolak pada masa itu. Di mana Pakatan Harapan dengan janji-janji yang bohong, yang palsu ni dalam masa yang sama sangat membimbangkan. Kerana majoriti bukan Islam, kalangan liberal. Orang Islam yang liberal. Liberal ni yang tak tahu halal haram, tak peduli. Ini yang banyak dalam kepimpinan Pakatan Harapan. Sangat membahayakan. Manifesto tak boleh buat. Berani mencabar agama Islam, mencabar raja-raja, macam-macam. Berani nak buat itu, nak buat ini. Akhirnya kami berjumpa dengan Bersatu. PAS berjumpa dengan Bersatu. Pada masa itu Tun Mahathir lah pengurusi Bersatu. Saya berjumpa dengan Bersatu, berjumpa dengan Tun, 2-3 orang. Macam mana ni Tun? Tun kata, saya pun tak sangka jadi begini. Macam mana nak buat? Saya beri pandangan, kita buat satu perubahan, mengumpulkan ahli-ahli parlimen daripada parti Melayu dan parti bukan Islam yang tidak ekstrim, parti bukan Islam yang tidak melampau.
Parti bukan Islam yang boleh bekerjasama, kumpulkan dengan jumlah-jumlah yang cukup. Ini 2-3 minggu lepas pilihan raya ke-14. Bukan 2-3 hari macam cerita-cerita tu. Oleh kerana parti besar orang Melayu ialah Bersatu UMNO PAS, Parti Sarawak, PBB, Bumi Putera. Kami kumpulkan MCA, MIC, gerakan tak ada kerusi pada masa itu. Kami bincang, cukup jumlah 130 kerusi. Kita ada 222. Kalau ada 112 sudah boleh tubuh. Ini 130. Kemudian Tun berkhilaf dengan kami. Tun nak buat kerajaan campuran semua parti. Ini saya sebut kajian pertama. Semua parti, ada DAP, ada apa dalam. DAP merupakan kursi yang paling besar kalangan parti-parti ini. Ini bahaya. Parti yang ekstrim. Kami tak boleh terima. PKR parti yang hanyut. Tak ada rasa ikut kepentingan. Mana buah lebat itu dia pergi. Ini tak boleh. Begitu juga PAN. Ini kerjasama DAP dengan PKR. Kami tahu macam mana. Jadi kami kumpulkan jumlah yang cukup. Tak boleh. Akhirnya terpaksa kami mencadangkan Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Dan Menteri, oleh kerana sebahagiannya yang menyokong Tun menyebabkan tinggal 114. Kita boleh tubuh kerajaan. Setelah tubuh kerajaan, Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, berlaku kekecohan dalam UMNO. UMNO yang buat kecoh. Tan Sri Muhyiddin tarik diri, pilih Datuk Ismail Sabri. Tak jadi masalah. Kerajaan kita dapat kekalkan. Kemudian setelah kerajaan kita kekal, berlaku kacau lagi. Rakyat tengah-tengah susah. Wabak COVID-19 yang belum tamat lagi. Berlaku pilihan raya dia berlaku. Bukan sebab kita, sebab UMNO. Berlaku di Johor, UMNO juga buat. Terpaksalah dia adakan pilihan raya negeri, Bersatuan Negeri, Satu Negeri. Lepas ni kita tak tahu negeri mana dia buat pilihan raya pula. Ini menyusahkan rakyat sebesar ini. Tak sempat nak tunggu 5 tahun. Oleh kerana bila dia sudah tarik diri, kerajaan jatuh, terpaksa buat pilihan raya dan kita kena masuk pilihan raya. Maka rakyat berkewajipan memilih pemimpin-pemimpin baru, wakil rakyat baru untuk memerintah negeri Johor. Negeri Johor, untuk memerintah negeri Johor. Di Melaka, UMNO boleh menang. Menang dengan undi trust dia, undi asal dia. Orang keluar mengundi dalam 60%, sikit sangat. Banyak tak keluar mengundi, malah nak mengundi. Tak ambil tanggungjawab. Ini silap. Menyebabkan UMNO, orang atas pagar, orang yang protes, tak setuju dulu daripada UMNO pun tak keluar mengundi. Menyebabkan UMNO menang lagi di Melaka. Lain dia Sabah. Orang Sabah memilih Perikatan Nasional. Orang Sarawak memilih Perikatan Nasional. Orang Sarawak pilih Perikatan Nasional, orang Sabah pilih Perikatan Nasional. Melaka lain cerita. Dan kita harap orang Johor macam Sabah dan Sarawak. Pilih Perikatan Nasional. Pilih wakil Perikatan Nasional. Parti yang tak berjanji tapi buat kerja. Sebaik saja kita mengambil alih kerajaan, kita buat kerja. Menghadapi masalah COVID, tolong rakyat keluarkan wang siapa beribu-ribu juta tanpa kita berjanji. Parti yang pertama, parti yang sudah lemah, biar Barisan Nasional, biar dia rehat dulu. Biar dia rehat dulu. Kerana dia sudah menunjukkan keletihan 60 tahun dah. Kemudian PS ni sudah nyata muka janji tak betul, dan nyata di belakang dia DAP, bersama dengan dia DAP.
Tempat DAP tu DAP lah. Dia fikir nak meniaga je. Tak fikir nak selamatkan seluruh rakyat, seluruh Malaysia. Fikir nak meniaga je. Puak-puak yang nak meniaga, saya pilih DAP. Ini sebahagian kaum Cina, bukan semua kaum Cina, tidak. Dan sebab itu kita ajak parti yang tak ekstrim, parti gerakan, sama dengan kita. Kerana pilih yang ekstrim ni menyusahkan orang bukan Islam, bukan kita saja. Dia kena pilih parti yang tidak ekstrim, parti gerakan. Kena pilih Perikatan Nasional, bersatu dengan PAS calon. Kita pilih wakil rakyat ni, tujuannya jadi wakil kita. Wakil kita dalam Dewan Negeri untuk bercakap bagi pihak kita. Yang betul dia sokong, yang salah dia bangkang, dia tegur. Ini makna wakil rakyat. Jangan kita ingat tak ada tanggungjawab. Bila pilih wakil rakyat ikut suka, ikut selera, bukan ikut akal yang betul, memusnahkan diri kita sendiri. Ulang benda-benda lama, silap-silap yang lama. Benda yang tak betul dia sokong, dia tak berani, tak betul dia diam, kita akan terima padahnya. Kerana kita salah mengundi. Buah salak, buah kedondong sambil dikumpul ke dalam beldi. Bukan salah ibu mengandung, tapi silap memangkah undi. Saya pun patut juga. Silap pangkah undi. Jangan silap pangkah undi lagi. Dalam negara lain, bukan negara kita lah, negara besar, di Amerika. Saya tengok, dia ada dua parti yang berlawan, Demokrat dengan Republikan. Kadang-kadang Republikan menang, Demokrat menang. Dia tak satu parti. Bila parti Demokrat merantau, kemudian dia buat silap, ada kes rasuah, salah laku, maka rakyat akan tolak Demokrat, pilih Republikan. Republikan buat salah, dia tolak Republikan, pilih Demokrat pula. Di India dulu parti Kongres, parti Gandhi, parti Nehru mengatakan dia, kerana parti Kongres ni silap rasuah dalam pembelian senjata di India. Supaya India tolak parti Kongres, pilih parti lain. Di England sama ada parti konservatif atau Labour parti, dia tak pilih parti. Ni tak, kita lepas UMNO, lepas UMNO dia buatlah nak buat apa pun, pilih selama-lama. Itu tak kena. Bila kita tahu dia ada salah laku, kita kena ambil satu tindakan untuk ajar dia melalui pilihan raya. Kita dia berjati penyakit yang sangat parah, penyakit rasuah, salah laku. Sudahlah gaji pegawai kerajaan tak cukup, hak yang pegawai rendah ni. Gaji pegawai rendah tak cukup, yang duduk di bandar nak tanggung anak isteri, kadang-kadang melakukan rasuah, melakukan salah laku, kena gaji tak cukup. Ini tanggungjawab kita, kena naik gaji biar cukup nak tanggung. Kemudian yang gaji mahal pun rasuah juga, sahabat bilion-bilion. Yang gaji mahal payah sangat nak ambil tindakan. Yang rasuah 200 ni jaga, cepat-cepat ambil tindakan. Ini tak betul, suasana tak betul. Bukan kita setuju rasuah, tidak. Nabi kata la'anallahu ar-rashi wal murtasi, Tuhan laknat orang yang beri rasuah dan terima rasuah. Yang terima rasuah pun Tuhan laknat, yang bagi rasuah pun Tuhan laknat. Kita kena hapus. Cara nak hapusnya bukan dengan cara berucap saja, tulis saja, mesti gajinya cukup, tindakan yang tegas terhadap mereka yang buat rasuah. Dan kita telah melantik calon-calon yang bersumpah untuk lawan rasuah ni. Sumpah orang Islam ni sangat besar. Dengan sebab itu percayalah pada kita sungguh-sungguh, dan saya harap rakyat akan pilih kita, pilih Perikatan Nasional dalam pilihan raya ni. Beri peluang kepada kami, mengantar, tengok bagaimana kami buat
Baru berapa bulan dia kita merentah sekejap je. Berilah panjang masa sikit untuk kita merentah, tunjuk bagaimana kita nak betul balik keadaan ini. Mudah-mudahan pengundi-pundi dapat menunaikan tanggungjawab. Jadi itulah pesanan saya, nasihat saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi petunjuk pada semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.